أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Daun selasih, daun pandan. Terima kasih pengacara Budiman. Seterusnya pengajar yang sudi menjadi asbab membawa saya bertemu dengan orang-orang hebat di sini. Dan salam teristimewa, salam keselamatan bahagia buat hadirin hadirat yang saya muliakan kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua, sihat ke? Tak tahu sangat ke ni? Untuk ke slot ke seterusnya ni? Okey. Saya boleh koin dulu sekejap. Sekejap. Nak tidur dalam slot saya? Boleh, asalkan jangan bertekuk. Baik, sebelum saya pergi kepada isi, sebab sebelum ni mungkin kita banyak disibukkan dengan keperluan-keperluan hidup, cari makan, pergi belajar, itu semua keperluan hidup ya. Kita nak bincang benda yang penting tentang tujuan hidup. Maka kita rehatkan dulu minda kita dengan berkenalan dengan Cinta High Class. Silakan. Apa itu cinta high class? Bila cintamu kenal ilahi, jadilah cintamu berstatus tinggi. Cinta high class. Ada satu video istimewa untuk kalian. Saksikan ini. Okey, sebenarnya kita nanti urusan teknikal, ya. Boleh tak kita main satu game? Boleh. Ada yang bawa kertas ke masing-masing? Cuba buatkan satu kapal terbang yang paling canggih dengan kertas tu. Baik, Boeing 777 ke, MH370 ke, bukan apa-apa saja kalau nak buat. Dalam masa 1 minit sahaja. Besok ya saya nak buat. Ada kat bawah. Dah salam. Terima kasih. Ada satu game. Okey, masa berjalan. Ya, boleh ya. Tak ada tempat yang salah. Kalau nampak dah ada flight-flight yang sedang siap untuk penerbangan. Okey, siapa sudah siap? Angkat kapal terbangnya. Masya Allah, bagus. Lagi? Okey, ready? Okey, sekarang dekat kapal terbang tu. Kau belajar mana? Jadi itu. Okey, tuliskan dekat kapal terbang tu apa yang kalian nak capai dalam masa 3 ke 4 tahun kalian berada di bumi kangaroo ini. Cuba tulis. Macam sikat lah. Nak capai apa? Dalam masa setengah minit. Mana nak ambil file? Tak sampai. Itu pun sampai kan? Macam mana aku tak dapat file lagi? Tak apa. Tak apa. Wah.
Okey, dah siap ke? Dah siap? Siapa yang dah siap? Cuba angkat tinggi-tinggi. Kapal terbang bersama apa yang dia nak capai. Alright, lagi. Yang lelaki? Terima kasih. Okey, dah siap? Dah. Siapa dah siap angkat? Okey, belum ramai lagi. Dalam perkiraan 10 9 8 7 6 5 Betul tak? 4 3 2 Cantik sangat. Koma mami. Ampun lah. Koma mami. 2 Okey, 1 tulis ke? Dalam kiraan 3 saat sila tulis bagi yang belum tulis. 3 2 Kena buat apa ni balik? 1. Okey. Cuba angkat sekarang kapal terbang yang sudah siap dengan target dia. Angkat. Alright. Sekarang boleh tak kalian berdiri? Berdiri. Kita nak terbangkan kapal terbang kita bersama cita-citanya ni. Ha? Aku tak juga. Faham dia? Iman. Sedia untuk lepas. Report macam report mana punya? Okey. Report Berdiri. apa punya? We are Azam. positive. We are strong. Azam tak ada apa. We are proactive. We are brave. Okey, Azam, bagi Azam kita ni sama. tadi. Terima Oh ya? kasih. Tak tahu aku. Buat apa ni? Okey, sekarang yang lelaki pusing ke belakang. Pusing ke belakang. Yang perempuan kekalkan ke depan. Terbangkan setinggi-tinggi mungkin kapal terbang anda. InsyaAllah akan menemukan. Supaya kita capai. Allahu. 2, 3, terbang. Come on. Kau ni aku. Malu gila baik. Okey, dalam Aku memang cuba dapatkan kapal terbang yang paling dekat dengan anda. dapat apa kan? Saya dapat balik. Bawa balik. Dekat. 3 4 5 Kau terlibat. Kelas 3. Aku Yamin. Hashtag deep. Tali deep lah. Okey, semua orang dah dapat satu kapal terbang? Dah dapat? Dah. Belum? Belum? Tak buat pun? Okey, siapa dah dapat? Dah dapat? Tak dapat juga? Kenapa? Tak tahu. Okey. Siapa di kalangan anda ini yang sangat berani nak ceritakan sesuatu yang kalian nampak ada isi tersirat di sebalik game kita tadi? Main kapal terbang, lepas tu terbangkan, lepas tu ambil apa yang terdekat. Apa benda tu? Siapa nak share? Silakan ke depan. Okey. Akhir yang berbaju belang-belang, hijau putih, dapat kapal terbang sendiri ke kapal terbang orang lain? Orang lain? Yang sendiri punya mana? Ke belakang? Sebab aku dapat datang balik. Oh, canggih. Macam mana sistem tu? Okey, lagi? 2 je. 2 je. Masa saya minta kalian cari kapal terbang tadi, yang terdekat, siapa yang berusaha untuk cari kapal terbangnya sendiri? Ni Pan. Nampak hikmah dia? Apa dia? Saya tak nampak ni. Oh, silakan. Berusaha kita. Okey, silakan. Isi juga action. Rasanya saya tak buat pun, tapi macam dapatlah sikit rasanya. Kita nulis cita-cita, kita dah set cita-cita kita, dan kita macam
letak di luar sana untuk mencapai cita-cita tu kan. Tapi kira macam along the way kita hilang cita-cita tu, macam kabur, dan kita terambil cita-cita orang, kadang-kadang cita-cita orang lain, dan cita-cita yang lain yang bukan asalnya cita-cita yang kita nak. Dan kita jadi tak jumpa balik cita-cita kita, dan seterusnya tak. Luar biasa, bukan? Saya buka lagi peluang. Kok ada yang nampak hikmah dari perspektif yang berbeza, silakan. Ada? Yang muslimat? Ada? Ada? Belum lagi, tak apa. Teruskan berfikir. Subhanallah ya. Sebab tu dia jadi MC. Sebab dia seorang yang suka berfikir. Kita menulis cita-cita, kita terbangkan cita-cita kita, kita cuba capai. Tapi terlalu banyak cita-cita lain yang akan menggoda kita di sekeliling. Adakah kita sanggup lalui kesusahan untuk ambil balik cita-cita kita, tangkap balik? Ada orang dia ada sistem untuk kembalikan semula cita-cita dia. Itu kita kena belajar, ya? Canggihnya. Dan kehidupan kita pun begitu, ya. Ibaratnya pintu sini adalah pintu kita mula-mula menjenguk dunia, ya. Keluar daripada perut ibu, jenguk dunia. Bayangkan ini dunia yang bakal kita lalui. Setiap langkah ini adalah perjalanan, dan dinding sana adalah saat kita balik semula jumpa Allah. Sebelum kita keluar daripada pintu ini, pintu kita dilahirkan, ada tak alam yang kita lalui sebelum tu? Ada. Alam apa? Alam apa? Alam rahim. Betul? Alam rahim. Semua orang jadi juara. Sperm yang paling laju jumpa Allah. Orang-orang yang tak juara, yang lembik, yang tak berdaya saing, tak layak lahir ke dunia ini. Tapi orang-orang hebat macam kalian semua terpilih untuk melalui sekejap langkah-langkah sebelum kita jumpa pintu sana. Lepas dinding sana, ada tak alam lain? Ada. Dan alam lepas pintu itu adalah alam yang terlalu jauh kita nak lalui. Bekalannya untuk kita lalui alam yang terlalu jauh itu ialah masanya sekejap ni, alam dunia yang sekejap ni. Ada orang usia dia baru 18 tahun, tapi dia dah pun melangkah melalui hidup ini, nak sampai dekat sangat dah ke pintu sana. Adik umur berapa, dik? 20. Mungkin 20 dah kat situ tadi. Macam-macam dia. Melemah. Adik umur berapa? Umur berapa? 22. Mungkin kat sana lagi. Lepas tu hidup sampai 400 tahun. Tak mustahil, kita tak tahu kan perjalanan hidup ini bagaimana. Allahu Ta'ala a'lam. Yang pasti kita nak jelas, takkan sia-sia kot Allah buat kita ini dilahirkan, dan kita akan bakal pulang semula kepada Dia. Kita nak lalui tujuan apa kita dilahirkan ini, ke mana kita nak pergi, dan kita juga nak ada keyakinan yang sangat kuat bahawa kita dulu datang dari Dia, ya? Bagaimana kita nak jawab secara wahyu, secara akal, secara fitrah tentang kita ini datang dari Allah, lalui hidup ini untuk capai misi Allah, agenda Allah, dan nak balik pun nak balik jumpa Allah. Selamat jumpa Dia, dapat syurga, dapat wajahnya, dapat redanya. Sebab tu tengah hari ini adalah tengah hari yang penting. Kita nak bawa bekal ini adalah bekal yang kita nak rasai sampai ke akhir hayat kita, dan kita nak wariskan ke seluruh generasi cucu cicit kita. Jadi sama-sama saya mohon pada Allah, dan kalian semua sama-sama mohon pada Allah, pilihlah hati kami ya Allah. Bukan sekadar petang ini kita dapat tahu sahaja, tapi dapat mampu untuk kita melaksanakan misi Allah ini. Lepas kita jelas apa bukti saintifiknya, apa bukti wahyunya, bagaimana tarikan-tarikan fitrahnya, ya, untuk kita benar-benar merasai hakikat ini
the purpose of life. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, ya, saya akan bagi dulu mic ini kepada Dr. Farhan Hadi. Kebetulan beliau buat buku Tuhan Lebih Saintifik. Orang tulis, ya, perasan mereka itu sangat saintifik, ya, mereka boleh jawab semua sekali persoalan dalam dunia ini secara sains. Islam tak pernah bermusuh dengan sains. Islam cuma kata di sebalik sains itu ada pencipta. Dan Dr. Farhan Hadi buktikan dari bukunya, ya, Sains dan Akidah, Tuhan lebih saintifik. Tuhan jauh lebih tahu ilmu sains, ya, bahkan lebih tahu tujuan kita ini hidup untuk apa berbanding kita semua. Jadi sebelum saya mengupas panjang, saya serahkan dulu kepada Dr. Farhan Hadi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah semua sihat, ya. Dan semua kasih saya yakin dapat faham bahasa Malaysia, ya. Walaupun ada yang nampak muka macam orang putih, ya. Especially awak, ya. Ada kejutan ke? Kan ada campur darah ke keturunan ke ada? Campur siang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi insyaallah sedikit selingan, ya, daripada saya ni. Saya mengingat dia. Sebab dalam jadual tak ada nama saya, ya. Tapi bila saya sebut dia bagi dia buka ruang kat saya, jadi saya semangat untuk berjumpa, bercakap dengan adik-adik, ya. Saya golongan pelajar terpilih, ya. Dan dikatakan adik semua ni, ya, pelajar antara golongan terbaik daripada negara kita ni. Panjangan si adik ni belajar kat sini dan untuk mahu pulang semula Malaysia ini untuk memimpin negara kita, insyaAllah, ya. Jadi insyaAllah nak berbincang sikit tentang the purpose of life, ya. Sebab bagi manusia, seseorang tak ada tujuan hidup dia, tak ada apa dia rasa, ya. Dia nampak kekayaan dunia semata-mata sahaja. Ada seorang, ya, yang bukan Islam di Malaysia lah, ya, masa kecil dia minat sangat pada kereta BMW yang 5 series. Dia minat sangat. Dia belajar betul, masuk U kerja berniaga, bisnes untuk membeli sebuah kereta BMW yang harga RM350,000, 5 series, ya. Sekali dapat juga beli kereta BMW. Dan masa beli itu dia bunuh diri. Kita tengok, bilik dah dapat, patut enjoy lah, ya. Tapi belum dapat BMW dapat beli tu bunuh diri. Sebab apa? Sebab tujuan utama hidup dia dapat kereta saja. Dah dapat kereta, apa lagi? Itu saja dia kata. Kau bunuh diri. Terugi kan? Kalau bagi aku, ya. Jadi insyaAllah, ya, adik-adik, ya, muslimat dirahmati Allah sekalian, ya. Yang belajar kat sini kita harapkan supaya, ya, dengan keadaan ini kita dapat memberi satu peneguhan akidah kepada kita dalam program ini, ya. Satu akidah yang teguh. Sebabnya bila akidah yang teguh ini campaklah ke mana saja pun, insyaAllah kita tak akan terleka, ya. Campaklah ke mana saja pun, ya. Dan kita mesti tengok antara seorang tokoh ulama Nusantara yang bernama Syekh Muhammad Al-Khirwati. Jadi daripada Pulau Sulawesi, Indonesia, ya, yang hidup di zaman pemerintahan Belanda. Dia ni memang betul-betul seorang berkualiti, sangat kualiti, sangat kuat akidah dia. Sampai Belanda risau, kata orang macam ni tak boleh dekat Indonesia ni, takut dia membangkitkan semangat anti penjajahan. Maka Belanda tangkap Syekh Al-Khirwati ni, hantar ke Pulau Sri Lanka. Dan dari Pulau Sri Lanka tu apa jadi? Ya? Dia pergi sana, diislamkan banyak orang Sri Lanka. Dan bila pedagang lalu, kapal singgah kat Sri Lanka, diislamkan banyak pedagang-pedagang yang asing kat Sri Lanka. Belanda pun susah hati juga tak jadi orang ni, ya? Dia pun tangkap lagi Syekh ni, hantar ke Afrika Selatan di Cape Town. Di Afrika Selatan tu apa jadi? Dia islamkan banyak orang, bahkan ribu-ribu orang ke Afrika Selatan tu. Sampai sekarang masih ada sebuah masjid. Sama-sama saya pergi ke Selatan, dan jumpa dengan satu masjid Syekh Khirwati.
yang dibuka oleh syekh ini. Jadi semua boleh jadi macam tu ya. Katakan kalau sekarang dicampak ke, ya mungkin adik ya, kena hantar ke Korea Utara. Hampir tak ada orang Islam pun ya. Kat China ramai juga, Rusia lagi ramai ya. Korea Utara yang hampir tak ada orang Islam pun, insyaAllah boleh jadi macam tu ya. Sampai sana, jumpa orang sana ya, dengan akidah kita yang kuat ya, dapat tahu orang sana masuk Islam, dapat jadi komuniti Islam kat sana. InsyaAllah semua boleh ya, InsyaAllah ya. Jadi ya, seterusnya ya, ya muslimin dirahmati Allah sekalian ya. Dalam membincangkan tujuan hidup kita, purpose of our life ya, ada 3 persoalan utama. 3 persoalan utama yang mana 3 soalan ini memang saya rasa tak diajar di dalam ilmu. Soalan ini nampak basic saja ya, tuan-tuan semua, ini nampak basic sangat basic ya, tetapi memberi satu makna yang sangat mendalam ya, yang boleh meliputi, boleh mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Iaitu apa dia? Yang pertama sekali ialah dari mana kita datang. Ramai orang tak jelas, terutama sekali orang yang tak ada kefahaman Islam atau orang bukan Islam, tak jelas dari mana kita datang. Yang kedua ialah untuk apa kita hidup di sini. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Adakah untuk belajar semata-mata dapat ijazah itu saja? Ataupun adakah untuk mengumpul kekayaan semata-mata, dapat kaji, dapat pengetahuan lagi itu saja? Ataupun ada tujuan lain daripada itu ya? Dan soalan ketiga, kemana kita nak pergi selepas ini? Dan soalan ini nampak basic kan? Nampak basic saja, dari mana, buat apa, aktivitas selepas ini ya. Tetapi kalau kita hayati betul-betul ya, kita pegang betul-betul dengan satu jalan yang betul, insyaAllah kita pergi kat mana sekali pun tak ada terbabas. Jadi seterusnya. Jadi adik-adik ya, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian ya, sama ada kita sedar atau tak sedar ya, kita semua ni pernah berada di satu alam yang dinamakan sebagai alam ruh ya, alam ruh ya. Kalau kanak-kanak dulu dia fikir, masa kanak-kanak saya fikir masa sebelum lahir ni mungkin dalam perut ibu ya, dalam perut ibu, belum lagi dalam perut ibu, semua perut ibu ni. Kalau kanak-kanak dah fikir dalam perut ibu lagi, dia dulu lagi perut ibu, bahkan ibu pun tak ada lagi masa tu ya. Ya, sebelum perut ibu tu kita ni semua ni berada di satu alam yang dinamakan sebagai alam roh. Dan semasa alam roh ni kita semua ni, termasuk diri saya, ustazah ya, moderator ya, semua sekali kat sini ni pernah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah tanya direct kepada kita, alastu birabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Apa jawab kita? Bala syahidnya ya Allah ya, benar, bahkan kami menyaksikan ya Allah ya. Semua tanyakan kita ni, semua kita. Tetapi bila kita lahir kelak ni, bila manusia kelak lahir ya, ke dunia ini, ada manusia yang ingat tu maksudnya bertepatan dengan akal dan ciptaan diri dia. Tetapi ramai manusia lupa. Dah lupa dah perjanjian dengan Tuhan ya, ramai lupa ya. Kita ni dah ke alam roh. Selepas alam roh, kita masuk sekejap ke satu alam yang dinamakan sebagai alam rahim. Dalam perut ibu kita, sekejap saja 9 bulan. Alam rahim ya, di alam rahim ni ya, nama pun rahim, penyayang rahim dalam bahasa Arab ya, betul sahaja ya. Sebenarnya ibu dia penyayang sangat kat dia ya. Walaupun mengandungnya dengan muntah-muntah teruk ya, dengan buka-buka kaki, buka-buka muka ya, pada kepala ya, sampai sebelum masuk urat bersalin sakit sangat ya. Lahir anak gembira, tak ada masalah anak ini sebab kamu lah mak sakit sangat masuk mengandung, kamu lagi tak ada macam tu ya. Sebab rahim penyayang ya. Sekejap dalam alam rahim kita pun lahir kat dunia ini. Lahir kat dunia ini maka bermula misi kita. Misi kita untuk apa? Dan akhir sekali misi kita ni untuk berjumpa dengan destinasi kita yang tertentu, yang semua orang kat sini akan sampai ke destinasi tersebut. Khususnya ya, yang mana hidup kita kat dunia ni semua ya, sekejap ke lama? Sekejap ke lama? Ya, sekejap Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan ke mana kita nak pergi selepas ini ya, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga ya. Cuma persoalan kat sini sebab saya ni
Macam saya sebut tadi, saya menulis sebuah buku bertajuk Tuhan Lebih Saintifik, di mana saya sempat ada banyak pelajar-pelajar daripada dalam negara dan juga yang luar negara dia hantar Facebook kat saya, hantar email kat saya mengadu ataupun nak mencari solusi. Sebabnya bila belajar kat luar negara, terutama sekali berhadapan dengan pelajar-pelajar bukan Islam yang mana sebahagian daripada mereka yang tak ada agama, maka mereka suka untuk datang untuk berdebat tentang agama, pertama agama, tapi sekarang ni banyak suka berdebat tentang betul tak Tuhan tu ada. Tadi tiga jawapan tadi kan, semua Allah, jawapan Allah yang datang Allah, untuk apa hidup untuk Allah kamu nak pergi lepas sini untuk menyembah Allah juga Tetapi ada satu pemahaman sekarang ini yang manusia sebut sebagai pemahaman yang tidak percayakan Tuhan. Kat sini ada ramai Australia saya rasa mungkin majoriti ikut sebab mungkin kita nampak di sebuah negara tu nampak mungkin sebab sebuah negara agama Kristian merasmikan. Tetapi bila kita jumpa dengan masyarakat mereka, nama si Kristian tetapi fahaman mereka ialah lebih pada etis ataupun tidak mempercayai Tuhan. Sebagai contoh di England sendiri lebih kurang hampir separuh daripada mereka adalah tak percaya Tuhan, tak percaya pun. Di Amerika sendiri sekalipun sebahagian, dan kata begitu tak adalah bukan majoriti tapi sebahagian ramai juga di kalangan masyarakat mereka tidak percayakan Tuhan. Bahkan kalau terlihat dalam perlembagaan Amerika sekalipun dia larang undang-undang untuk sebut Tuhan. Kalau kita perlembagaan kita ada kepercayaan kepada Tuhan dan negara ada kan, maka tak boleh ada Tuhan. Dan kita lihat dalam dunia dan sejarah dunia ini, banyak negara-negara besar didirikan atas fahaman yang tidak percayakan Tuhan. Sebagai contoh negara apa? Yang besar negara negara komunis Rusia, negara China, dan juga ada beberapa negara komunis yang lain, yang mana faksi mereka tolak Tuhan, tak mau Tuhan. Jadi bila tak ada Tuhan, apa tujuan hidup kita ni? Tak tujuan. Apa kat situ seterusnya sebab itulah kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata kalau dahulu kan zaman-zaman yang ada bercampur akidah sikit seperti contoh Mu'tazilah Al-Qadariyah dan sebagainya pada masa tersebut kata Profesor Yusuf Al-Qaradawi, manusia pada masa tersebut sedang mempertikaikan berdebat tentang sifat-sifat Tuhan. Ada kata Tuhan yang menggambarkan Tuhan ini macam makhluk, ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Sibuk berdebat tangan, kaki, tangan Tuhan macam mana kepala Tuhan macam mana, Tuhan duduk ke aras macam mana, duduk kita di atas kerusi ni ke mereka berdebat macam tu itu pun nampak dah rosak akidah Tetapi pada masa sekarang ni kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, lebih parah lagi. Kalau dulu mereka sedang berdebat tentang sifat-sifat Tuhan, tetapi pada masa sekarang ini manusia sedang berdebat tentang, ada satu golongan manusia ini sedang berdebat tentang Tuhan ni wujud ke tak wujud. Parah lagi Kalau dulu paling tidak pun mereka percaya juga Tuhan, teruk-teruk pun percaya juga, masih percayakan Allah tu wujud tapi sekarang ni tolak terus. Tuhan tu tak ada Tuhan ni tak wujud pun. Manusia ini dengan satu teori yang mereka ciptakan seterusnya dan antara seorang tokoh yang terkenal dalam bidang ini yang etis ini, kalau kita baca Google internet tentang fahaman ini, ada banyak istilah. Pertama etis, kedua agnostik, ketiga free thinker, keempat banyak lagi lah yang semuanya memberi maksud membawa kepada maksud hampir sama semua. Kita maksud etis, agnostik, free thinker dan sebagainya. Dan salah satu tokoh yang terkenal dalam bidang ini yang bernama Karl Marx. Karl Marx ini dia salah seorang yang mendukung penumbuhan kerajaan komunis sosial. Dan dia kata apa? Dia kata, dan bukanlah manusia yang ciptakan Allah, dan bukanlah Allah ciptakan manusia, tetapi
manusia lah yang ciptakan Allah. Boleh faham ya? Dalam maksud dia ya. Dia kata bukan Allah yang cipta kita ni, tetapi kita cipta Allah. Boleh faham ya? Dalam maksud dia ni, maksudnya bukan Tuhan cipta kita, tapi kita lah yang mengada-adakan kewujudan Tuhan. Ya, boleh faham ya? Manusia lah yang mengada-adakan kewujudan Tuhan. Padahal Tuhan tu tak ada pun. Tak ada pun. Itu semua mereka manusia semata-mata sahaja. Sesisnya. Jadi bagi fahaman ini biasanya mereka ini cuba menguraikan kewujudan manusia ini dengan beberapa teori lah. Biasanya mereka cuba menguraikan sebab mereka tolak Tuhan ya. Dia tolak Tuhan, mereka perlu menguraikan, menjelaskan bagaimana manusia ini muncul, manusia ini wujud, dan bagaimana bumi ataupun alam semesta ini wujud. Biasanya mereka menguraikan dengan dua teori. Teori pertama ialah teori evolusi. Karot sekejap. Dia nak bercakap juga, nak ceramah juga ya. Jadi biasanya dia golongan yang tolak kewujudan Tuhan ini cuba menguraikan manusia dan alam ini menjadi dua teori. Pertama sekali ialah teori evolusi untuk menguraikan kejadian manusia. Yang mana teori ini tahu kan ya? Semua tahu ya, teori ini ya. Satu sel ya yang hidup berbilion tahun dahulu ya. Satu sel kemudian dia berlaku perubahan genetik, jadi makhluk ramai ya. Kemudian makhluk tu lama-lama tu ada seekor naik ke atas darat, evolusi jadi haiwan lain, ada jadi monyet, jadi burung sebagainya, jadi burung kan. Dan akhir sekali yang jadi monyet tu evolusi lama-lama sekali tu berubah menjadi manusia ya. Itu dari evolusi ya. Ada belajar ke sini? Kita ada subjek biologi ada tak? Kalau ambil subjek biologi mesti belajar teori ini. Dan kalau exam mesti jawab dengan dalam buku. Mesti jawab macam tu ya. Jadi sebenarnya ya, ada semua ya. Islam bukanlah menentang 100% teori ini ya. Jangan pula kata saya ni pendukung teori evolusi ya. Nanti pula kata saya ni pengikut Jam Darwin lah ya. Maksud kat sini teori evolusi ini bukannya Islam menentang 100%, bukan macam tu ya. Ada juga yang bab-bab tertentu ya, maksudnya perubahan tertentu yang tak ada masalah dengan Islam. Cuma Islam tegaskan bahawa manusia ni bukan berasal daripada yang satu sel sebagainya. Nabi Adam tu bukan berasal daripada buruk sebagainya, bukan macam tu ya. Nabi Adam jelas Allah Ta'ala jadikan. Cuma dalam Islam ni ya, mungkin ada perubahan evolusi untuk haiwan saja. Daripada bentuk macam ni dengan perubahan cuaca berubah sikit macam ni, mungkin ada, Allah Ta'ala ya. Tetapi bukan 100%. Mungkin 100% betul evolusi ini, Allah Ta'ala ya. Itu dalam bab teori evolusi, bagaimana mereka cuba untuk menghuraikan kewujudan manusia. Itu teori pertama ya. Teori kedua ialah misalnya teori Big Bang untuk menghuraikan kejadian alam ini. Jadi lengkap kan teori tentang kejadian manusia, dah ada teori bagi mereka lah ya. Teori tentang alam ini pun dah ada teori. Ada teori, itu teori Big Bang. Yang mana bagi mereka satu ketika dahulu ya, yang mana bumi dengan bumi, segala planet, langit sebagainya bercantum satu jisim bumi yang besar, kemudian berpecah, meletup. Big Bang meletup ya. Ada kata dia meletup, ataupun ada kata yang dia tak meletup, dia cuma berpecah macam tu saja ya. Letusan itu sampai itu ada jadi bumi, ada jadi matahari, ada sampai jadi planet Zuhal, planet Mars sebagainya. Itu teori Big Bang ya. Dan kita lihat dalam teori ini, terutama sekali teori Big Bang, munasabah tak? Letusan ini biasanya dia menghasilkan satu benda yang rosak atau benda yang cantik. Biasa benda rosak lah ya. Benda rosak dah meletup, ambil percun, meletup, hancur habis ya, rosak. Tapi bagaimana letusan ini sampai itu menjadi benda yang cantik, jadi bumi cantik ya, jadi yang ada sungai, ada pokok ya, cantik, ada kangaroo dan sebagainya ya. Bagaimana ya? Melainkan ya dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala di sebaliknya. Islam pun tak ada masalah dengan teori ini ya. Yang mana Al-Quran pun ada sebut seluruh ayat dia,
Ya, kalau saya dah lupa jadi, tapi yang maksudnya berbunyi yang satu ketika dahulu bumi dan langit bersatu, kemudian mereka berpecah. Cara berpisah itu macam mana? Wallahu a'lam, ya. Tetapi kalau meletus tanpa adanya Tuhan di belakang teori tersebut, tak ada apa, rosak. Tetapi dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam segala-galanya, dalam segala teori, insya-Allah semua menjadi. Ya, sebaik tengok bumi kita ni komplit dengan segala putaran, ya, dengan berputar dengan matahari itu. Bumi kita kan dia berputar tu laju tertentu, ya, berputar mengelilingi matahari dengan jarak tertentu, tak jauh sangat, tak dekat sangat, ya. Cuba bayangkan bagaimana kalau bumi kita ni yang ada sekarang ni dekat sikit dengan matahari, apa jadi? Rosak. Tak ada seorang pun dapat hidup, ya. Kalau jauh sikit dengan matahari, sejuk sangat bumi ni, ya. Tak ada seorang pun dapat hidup. Kalau berputar, kalau jauh slow sikit, ya, lambat sikit, ya, apa jadi? Malah panjang sangat. Sebenarnya siang panjang sangat sampai tanaman tak mampu untuk hidup. Bila tanaman tak dapat hidup, manusia pun tak dapat hidup juga. Dan kelajuan dia, ya, cukup setahun dapat keliling matahari, ya. Kalau lambat sikit, apa jadi? Ya, tak dapat hidup juga manusia. Dia dapat semua tu. Bila jantung bercabang, dia masuk aorta, bercabang lagi jadi arteri, jadi kapilari, sampai rumit sangat. Semua tak faham. Ada banyak misteri yang satu sistem saja yang manusia tak faham lagi tentang satu sistem. Itu sistem saluran darah saja. Sistem saraf pun manusia tak faham lagi tentang manusia, ya, tak faham. Kulit, banyak lagi misteri-misteri kulit yang manusia tak faham, ya. Ya, tentang hati pun banyak lagi misteri yang manusia tak faham, ya. Jadi adakah semua ini berlaku secara kebetulan? Satu sel, ya, evolusi, kemudian evolusi, jadi kebetulan jadi manusia komplit, ya. Boleh terima tak? Boleh terima kan? Melainkan dengan adanya Allah SWT, ya. Lihat ke situ, ya. Allah jawabannya. Allah ciptakan manusia, ciptakan benda ini, ya. Basic sebenarnya. Okey. Inilah buku yang sekarang tentu habis saintifik, ya. Aku nak baca tentang lebih lanjut lagi lah tentang pembahasan bagaimana, ya, bagaimana perbahasan tentang, ya, bumi ini wujud, proses wujud ini. Kemudian buku ini mengisahkan tentang seorang pensyarah yang berfahaman etis, ya. Dan cuba saya amalkan fahaman dia ni kepada pelajar-pelajar Muslim, ya. Cuba saya amalkan, ya, dan perdebatan sebagainya, ya, dengan tentu sebagainya. Akhir sekali dia masuk Islam, ya. Boleh baca buku ini, ya. Okey, seterusnya, ya. Akhir sekali kepada destinasi kita, ya, kepada Allah SWT juga, ya. Dan saya rasa cukuplah, ya. Dengan saya untuk sementara waktu ni, ya. Saya usahakan banyak nak sebut benda ni, ya. InsyaAllah saya sediakan kepada Ustaz Ahbab, ya. Terima kasih si jantung hati Dr. Farhan Hadi. Hadirin hadirat yang saya muliakan, masih bertenaga? InsyaAllah. Kita tadi dijelaskan bahawa kita datang dari Tuhan. Dr. Farhan banyak bawakan bukti secara logik, ya, secara akal. Dan kita juga perlukan bukti-bukti secara wahyu untuk kita merasai kita datang dari Tuhan. Tapi sebelum kita nak merujuk wahyu, bagaimana kita nak jawab kalau ada kawan kita dekat Australia ni tanya, penting ke wahyu ni? Kenapa kita berhajat kepada wahyu? Siapa nak tolong jawab? Cuba. Saya tolak wahyu. Saya rasa wahyu macam tak betul, dia kata. So apa kita nak jawab? Kita perlu main logik juga, kan? Baik. Kita melihat, kita perlukan bantuan apa untuk mata kita dapat melihat? Bantuan apa? Bantuan apa? Saya dengar jawapan tadi. Cahaya, yes. Kita dapat lihat adanya sel, adanya atom dalam tangan kita. Dengan bantuan apa kita melihat? Mikroskop.
Kita tahu bumi ini bulat, bukan hampa, petak ke, tiga segi ke, tapi bulat. Ya? Dan kita tahu ada planet-planet lain, ada matahari. Jangan bantuan apa kita tahu? Betul? Yes. Kuat sikit berani. Saya dengar dah jawapan dia. Teleskop. Teleskop. Oh. Ada alat-alat canggih yang bantu kita untuk nampak benda yang kita tak nampak, betul? So, kami sangat percaya jawab dekat orang yang tanya tu. Hidup ini kita perlukan bantuan sesuatu untuk kita nampak apa yang kita tak nampak dan tak tahu. Mata fizikal perlukan bantuan cahaya untuk melihat. Mata hati dah tentu perlukan bantuan wahyu, bantuan diberitahu oleh pencipta kita, oleh Tuhan, untuk kita nampak kita ni sebenarnya dari mana, kita untuk apa. Dan alam lepas tu, alam ghaib yang banyak kita tak tahu, kita nak merujuk kepada panduan Tuhan, panduan wahyu. Ya, logik kita berhajat pada wahyu. Kita dibenarkan hidup di dunia yang sekejap ini. Hiduplah sebebas-bebasnya, cuma ada suruhan wahyu. Sebab Allah cipta kita, dan tentu Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Macam kita ciptakan laptop, ya, manusia ciptakan laptop. Bila laptop dia rosak, laptop ni tahu baiki diri dia sendiri ke, ataupun diperlukan pencipta dia untuk baiki? Pencipta dia kan? Pencipta dia lagi tahu tentang laptop ni daripada laptop tu tahu tentang dirinya sendiri. Ataupun cipta robot lah, katakan. Robot tu tahu ke nak baiki diri dia sendiri? Tak tahu. Manusia yang ciptakan dia tahu untuk baiki dia. Kehidupan pun begitu, ya. Sebab apa kita tak boleh nak ikut akal kita semata-mata? Kita perlukan bantuan wahyu. Sebab Allah jauh lebih tahu daripada kita untuk aturkan kehidupan ini bagaimana, untuk jelaskan tujuan kita hidup ini untuk apa, nak balik nanti, kembali nanti ke mana. Semua Allah jelaskan dalam wahyu. Jadi hadirat yang saya berikan, saya nak bawakan kita hari ini melihat kehidupan ini sangat-sangatlah mencabar, ya. Boleh buka slide saya, yang mana Al-Quran menyebutkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Kehidupan dunia ini tak ada lain, dia macam la'ibun, permainan, wa lahun, senda gurau. Allah ni kan macam tak tahu je orang hari ni suka main game kan. Sebab dia kata kehidupan ni macam game je. Pernah main Candy Crush Saga? Pernah main? Pernah? Pernah main? Oh, pernah juga. Bagus. Senang nak cerita. Kat dalam tu ada TV dengan Mr. Toffee. Betul. TV dengan Mr. Toffee ni, dia nak lalui epic adventure. Dia nak kita nak main tu, kita nak capai the highest score tu. Kita nak lalui hundreds level. Makin tinggi level yang kita lalui, makin hebat. Itu Candy Crush. Kehidupan dunia pun begitu. Dia ada terlalu banyak cabaran, ya. Kita akan belajar sesuatu di atas setiap apa yang kita hadapi, ujian. Dan di sisi Allah, kalau kita tabah, kita lalui dengan mindset yang betul, kita lalui dengan keimanan yang betul, kita akan naik level. Naik level. Syurga pun ada banyak level kan? Ada banyak level. Maka begitulah kehidupan. Kita akan lalui pelbagai silibus-silibus kehidupan. Tak ada satu pun detik yang kita lalui, orang yang kita jumpai yang tidak memberi kesan kepada kehidupan kita. Semua tu ada silibus Tuhan untuk kita. Sama ada kita korek tak korek sahaja, cari tak cari sahaja, hikmah di sebaliknya. Bahkan ayat Al-Quran yang kita baca ni, dek, satu huruf pun, tak ada satu huruf pun yang tak relate dengan kehidupan kita. Ia bergantung pada bagaimana kita melihat. Alah, benda biasa daripada aku kecil baca Quran dia juga. Itu kalau melihat dengan penglihatan yang biasa. Tapi kalau melihat dengan penglihatan yang rasa memang Tuhan sedang berkata-kata dengan kita, kita akan nampak setiap huruf, setiap perkataan, setiap ayat itu, ya Allah, ada terlalu banyak benda yang boleh kita manfaatkan dalam kehidupan. Sangat luar biasa, mukjizat. Setiap huruf tu mukjizat, ya. Akak nak
bawakan juga ya, adik melihat bagaimana kehidupan ini kalau kita tak ambil Quran, tak ambil panduan, macam mana kita nak lalui, sebab ia mencabar. Akak bawa dalam bentuk analogi jalan di lebuh raya. Okey, buka. Okey, analogi jalan kehidupan. Biarlah gambar ini akan berbicara dengan adik-adik. Alright, this one dari sini. Okay, buka. The Colorful of Life. Cuba lihat ya, hidup ini bagaikan satu perjalanan, game yang sangat mencabar. Track kita, track yang lurus, nak balik jumpa Allah. Ada banyak sangat signboard dia, ada banyak sangat cabaran-cabaran dia, ada border dia. Bila masa boleh terbabas daripada track menuju benda lain, menuju ke jalan lain. Okay, next. Sunnah kehidupan. Sampai bila-bila pun setiap orang akan lalui kehidupan yang sebegini. Okay, next. Kadang-kadang kita rasa kehidupan ini bagaikan jalan yang lurus, mudah je. Dia nampak, oh saya nak balik jumpa Allah, balik putera tu datang. Kadang-kadang kita nampak begitu. Tapi kadang-kadang juga, next ya, kita nampak kehidupan ni bersimpang siur. Bila datang ke Australia, lecturer bawakan hujah-hujah logik, kita rasa tergugat. Sedangkan Islam tak bermusuh pun dengan logik. Dan logik itu tak pernah pun yang kontradik ya, sepatutnya dengan wahyu. Sebab wahyu dia panduan. Sokongan kepada wahyu itu logik-logiknya, akalnya semua akan teruji dengan wahyu. Sebab wahyu jauh lebih advance daripada akal semata-mata. Akal kita bebas berfikir, tapi panduannya wahyu. So akal kita ni dia lagi terarah sebenarnya kalau ikut wahyu. Okay, next. Kadang-kadang kita rasa kehidupan ni banyak cabang ya. Kalau dunia fiqh tu ada pendapat imam tu, imam ni. Sebenarnya semua itu dalam daerah pahala ya, sebab Islam meraihkan kepelbagaian akal. Selagi mana pendapat-pendapat itu melalui manhaj, metodnya yang betul. Itu fiqh, hukum hakam ya. Ada yang kata haram, ada yang kata harus. Nanti nak raya haji, ada yang kata tarikh itu, ada yang kata tarikh ini. Gaduh tak kat sini? Gaduh. Orang gila gaduh. Benda itu dalam daerah pahala belaka. Kat sini tak ada penyelaras dia. Ikutlah mufti cakap apa ijtihad yang dekat sini sepatutnya ikut, tak ikut kepada kita. Sebab memang pendapat tu diiktiraf ya. Tapi untuk kita bersatu, baik kita ikut seorang saja yang paling berautoriti kat sini. Okey. Lepas tu nak bawa Islam ni pula ada macam-macam kapal kan? Kan? Ada macam-macam nama lah. Ada jemaah ikut, ikramnya, haluannya, abimnya, ada apa lagi? Macam-macam. Itu semua bagus-bagus belaka. Yang tak bagus, yang suka gaduh, suka caci, suka rendahkan orang lain, ataupun tak ikut kapal mana-mana ni, ikut seseorang dia je, naik kapal kertas ya. Kena ikut mana-mana kapal-kapal yang bagus ini. Semua tu membawa kepada Allah ya. Kita tak boleh hidup seorang-seorang dia. Kan masing-masing ada pendapat ya, masing-masing dia ada rasa keserasian dia duduk dalam kapal mana ya. Kita banyak bersepakat tentang apa yang kita sepakati, dan kita rangkakan apa-apa yang benda tu memang Islam benarkan untuk kita berbeza. Kita tak boleh nak paksakan benda yang Islam benarkan kita berbeza ni kena ada satu je kefahaman. Payah ya, kita raikan. Syukuri persamaan, raikan perbezaan. Itu tentang banyaknya cabang-cabangnya. Okay, next. Kadang-kadang kehidupan ini kita rasa pemandangannya terkongkong ya, sempitnya nampak kehidupan ni. Tak ada duit mana ya, sebab nak kahwin masa belajar, lepas tu mas sewa 5,000 sebulan ya, USD 350 seminggu ya. Rasa sempitnya nak cari kot mana lagi lubang rezeki ni. Sebil kereta dah buat, kerja kat restoran dah buat, jadi cleaner pun dah buat, tak cukup lagi. Rasa terkongkong. Sedangkan setiap satu tu ada solusi dia, insyaAllah. Okay, next. Kadang-kadang kehidupan kita ni
Nampak jauh betul cita-cita kita, nak capai sekian, nampak jauh. Dan kadang-kadang kehidupan ini, next, kita nampak, ya Allah, indahnya kehidupan ni, pemandangan dia indah. Next, kadang-kadang juga kita nampak kehidupan ini sangat sunyi dan seram. Kat sini ada tak cabaran adik-adik lalui bila non-Muslim pandang macam nampak pengganas, nampak harimau tengok adik? Ada? Dekat Palestin sana lagi teruji saudara kita, ya. Setiap masa mereka duduk dengar helikopter, duduk dengar bom di sana sini, mereka dengar saudara mereka dibunuh di mana-mana, ya. Pandangan-pandangan sunyi dan seram itu akan dilalui oleh setiap orang dalam kehidupan sebenarnya, takkan terkecuali. Apatah lagi orang-orang yang tak tahu hakikat makhluk jin syaitan tu lemah. Tidak takut ke makhluk jin syaitan tu setiap hari. So setiap hari sunyi seram je hidup dia, ya. Setiap hari nak bangun malam takut, macam ada mata ni nampak dia. Merah pula tu. Dia nampak macam pintu terbuka, tertutup sendiri. Sedangkan hadis Nabi kata, lemahnya jin tu sampaikan tutup buka pintu pun dia tak mampu buat. Apatah lagi nak sorok satu kapal terbang MH370. Rakyat kita percaya Raja Muhammad, Syekh. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, ada ke kena seria kat sini? Tak ada. Alhamdulillah, syukur ya. Kawan-kawan semua, agak terpaksa selitkan sikit yang ni, sebab kat mana-mana pun kat jumpa ramai pelajar kita yang masih ada lagi masalah ni. Masalah ni tak mampu nak letakkan mindset yang betul untuk berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib ni, ya, cabaran-cabaran luar ni. Begini, jin syaitan ni memang dia wujud, sebab Quran kata dia wujud. Dia boleh tak mudaratkan kita? Dalam surah Sabah kata dia tak boleh mudaratkan kita melainkan kalau Allah izin, ya. Jin ibarat binatang buas. Binatang buas, kalau kita masuk ke hutan sorang-sorang, tak ada senjata, dia takut tak dengan kita? Tak takut. Dia akan datang kejar kita, bahang kita. Hidup kita pun kalau kita lalui tanpa senjata, tak ada Quran, maksurat tak baca, solat malas, binatang buas, dalam arti kata jin dan syaitan, akan terkam kita bila-bila masa sahaja. Dia tak semestinya histeria. Dia akan terkam hati kita ni, milik dia. Dibuat kita rasa menyampah dengan kebaikan, rasa tak best dengan majlis ilmu, rasa malas nak pergi solat Jumaat. Hati kita dirampas, ya. Dan kalau kita masuk hutan dengan senjata, harimau takut tak dengan kita? Dengan langkah pun dia dah takut dah, sebab ada senjata. Jin syaitan pun gitu. Kalau hidup ini ada senjata, ada kekuatan kita, dia tak berani dengan kita, dia lemah. Kita khalifah. Kalau kita dengar ada bilik tu keras, ada hantu, bisa kata kan, patutnya kita masuk bilik tu, benda tu yang kena lari, bukan kita yang lari cari bilik lain. Sebab kita khalifah. Ini bukan cakap besar ya. Ini nak tunjukkan hidup kita ni tak ada apa yang kita nak takut sangat melainkan Allah. Kalau kita betul letak mindset, ya. Jin syaitan makhluk Allah, sama je dengan kita makhluk Allah. Kenapa nak takut sangat? Kita ada Allah yang maha besar, kita ada senjata, Quran, solat, ya. Maka kehidupan ini pun jadi musuh-musuh non-Muslim yang kanas-kanas ke, yang nak apa-apakan kita pun kita rasa tak ada nak takut sangat kat dia. Walaupun fitrah takut tu ada, ya. Sebab kita ada Allah.